Assalamualaikum, ai habal murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Juni. Bantuan RM300 akan diberikan kepada lebih 300,000 penerima di Sabah menerusi bantuan prihatin COVID-19. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Kerajaan Negeri memutuskan untuk memberi bantuan secara sekali bayar atau one-off sebanyak RM300 kepada 324,661 orang penerima di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, bantuan berkenaan disalurkan melalui pelaksanaan Bantuan Prihatin COVID-19 2.0 dengan peruntukan berjumlah RM97.4 juta. Penerima bantuan RM300 ini terdiri daripada golongan tersenarai dalam IKC, kumpulan B40, anak yatim, warga tua, orang kurang upaya OKU, ibu tunggal, petani, nelayan, pekebun kecil, penternak, pemandu pelancong, malim gunung, potters, penggiat seni, pemandu teksi, pemandu bas, pemandu lori dan penjajah. Manakala sejumlah RM31.58 juta diperuntukkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bagi perbelanjaan bakul makanan untuk penduduk Sabah yang diarahkan menjalani perintah kuarantin di rumah dan lokaliti yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD). Katanya, keseluruhan bantuan di bawah Bantuan Prihatin COVID-19 2.0 Sabah ini melibatkan peruntukan sebanyak RM128.98 juta. Hujan lebat sejak petang semalam menyebabkan banjir di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang menjadi daerah terbaru dilanda banjir akibat hujan lebat tanpa henti sejak petang semalam. Berdasarkan kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, bilangan mangsa banjir di Sabah meningkat kepada 348 orang dari 91 keluarga sehingga 4 petang tadi berbanding 176 orang dari 43 keluarga setakat 8 pagi tadi. Mereka dipindahkan ke 9 pusat pemindahan sementara PPS di 7 daerah terjejas banjir. 9 PPS itu dibuka di daerah Pitas, Beaufort, Paitan, Kota Kinabalu, Putatan, Penampang dan Kota Belud. Turut dilanda banjir adalah Tuaran dan Papar, namun belum ada PPS dibuka di kedua-dua daerah terbabit. Setakat 4 petang tadi, sebanyak 191 kampung terjejas banjir di 9 daerah itu. Antara PPS yang dibuka ialah di Dewan Kampung Kusilan, Pitas yang menempatkan 45 orang daripada 10 keluarga serta Dewan DSP Muhammad Dun Banir di Beaufort yang menempatkan 32 orang daripada 12 keluarga. Turut dibuka PPS di Masjid Jamek, Kota Kinabalu yang menempatkan 62 mangsa banjir daripada 12 keluarga. Di Penampang, paras air Sungai Moyog yang meningkat sehingga 9,15 meter menyebabkan 38 orang daripada 9 keluarga di 16 kampung dipindahkan ke rumah klub Kompleks Sukan Penampang. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah kini membuat pemantauan banjir di daerah terjejas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut melawat mangsa banjir yang dipindahkan di Tuaran, Penampang dan Likas. Kerajaan negeri mengambil tindakan proaktif dengan menghantar bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir dan terputus jalan perhubungan utama di Pitas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata kerajaan memahami masalah serta kesukaran penduduk yang terlibat untuk keluar membeli barang keperluan. Katanya penduduk terputus jalan perhubungan setelah beberapa jalan raya runtuh.
Ini termasuk sebuah jambatan yang terputus di Sungai Paparaun, Telaga. Jambatan itu menjadi nadi perhubungan utama penduduk kampung Telaga Pitas. Atas sebab itu, kerajaan negeri menghantar bantuan bakul makanan secara berperingkat menggunakan helikopter. Usaha ini diselaras Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Pitas bagi membantu mereka yang terjejas. Turut serta dalam agian bantuan bakul makanan ini ialah Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya. Syahelmi mengertai agian bantuan bakul makanan dengan menggunakan helikopter PDRM di Padang Sekolah Kebangsaan Liu Pitas semalam. Media sebelum ini melaporkan kira-kira 4,000 orang penduduk Pitas di 15 buah kampung terputus bekalan makanan ekoran akibat banjir yang menyebabkan beberapa jalan dan jambatan runtuh. Menurut Bong, kerja-kerja pembaikan jalan raya dan jambatan yang runtuh akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun proses itu bergantung kepada faktor cuaca. Tindakan awal yang telah dilakukan ialah membuat laluan alternatif bagi jalan-jalan yang tidak mengalami kerosakan yang serius. Hujan lebat sejak petang semalam di pantai barat Sabah mengakibatkan beberapa jalan utama mendap dan runtuh. Antaranya laluan utama Jalan Kota Kinabalu, Keningau, Tenom yang mengalami runtuhan di kilometer 35.7. Difahamkan laluan itu telah ditutup 1 petang tadi demi keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Kejaraya JKR Sabah Ali Ahmad Ahmed menasihatkan pengguna jalan raya supaya menggunakan laluan alternatif iaitu Jalan Kota Kinabalu, Kimanis, Keningau dan Jalan Tambunan, Ranau. Beliau berkata syarikat konsesi telah dimaklumkan mengenai runtuhan itu. Katanya syarikat konsesi sedang melakukan kajian dan reka bentuk agar pembaikan segera dapat dilakukan. Sementara itu, netizen turut berkongsi gambar keretakan pada struktur jejantas berampiran hilltop. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Luyang, Pong Jinzi, menerusi catatan Facebooknya memaklumkan beliau telah menghubungi Menteri Kejaraya Dato' Sri Bong Mokhtaruddin dan JKR untuk mengambil tindakan segera demi keselamatan pengguna jalan raya. Banjir turut menyebabkan Balai Polis Penampang dinaiki air. Hujan lebat sejak petang semalam turut menyebabkan Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang ditenggelami air. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim memaklumkan sebarang urusan di Balai Polis Penampang tergendala buat sementara sehingga dibuka kelak berikutan beberapa kelengkapan dan fasiliti dinaiki air. Berikutan banjir yang berlaku, beliau menasihatkan penduduk sekitar daerah Penampang dan Putatan untuk menjaga keselamatan diri. Muhammad Haris turut memantau keadaan banjir di beberapa lokasi pagi tadi bersama petugas polis yang menjaga lalu lintas di kawasan banjir sekitar Dongongon. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, beberapa jalan utama sekitar Penampang telah dinaiki air. Beliau mengingatkan pengguna jalan raya untuk berhati-hati ketika melalui kawasan banjir serta patuh kepada arahan semasa daripada pihak berkuasa. Katanya, sebarang pertanyaan mengenai perkembangan banjir serta kawasan terlibat boleh menghubungi Bilik Gerakan Operasi Bencana Daerah Penampang di talian 088 726 054. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Buat hari kedua berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 393 kes dilaporkan hari ini berbanding 449 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 43,644 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, namun 2 kluster baru direkodkan. Kluster itu ialah kluster Jalan Mawila di Kota Kinabalu dengan 15 kes kumulatif setakat ini. Satu lagi kluster ialah kluster Taman Ikan Jinak di Tuaran dan Kota Blud dengan 21 kes kumulatif setakat ini. 337 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,949 pesakit sedang menjalani rawatan.
318,787 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan di seluruh negeri Sarawak selama 14 hari bermula Isnin ini. Kerajaan Sarawak memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri itu selama 14 hari bermula Isnin ini sehingga 31 Januari. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Umbas berkata, keputusan itu dibuat susulan peningkatan kes positif COVID-19 di negeri itu sejak beberapa hari lalu. Beliau berkata arahan PKPB itu meliputi semua bahagian di Sarawak kecuali Sibu yang kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula semalam sehingga 29 Januari. Prosedur operasi standard SOP berhubung PKPB di Sarawak dimaklumkan kepada orang awam hari ini. Sebelum ini, Sarawak diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP susulan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 11 Januari lalu. Semalam, Sarawak mencatatkan 69 kes positif baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan di negeri itu meningkat kepada 2,049 kes. Saya Hikmah Juni, Maksukul.